Lupa pula ya. Okey, jom. Hari ni kita nak masuk sistem respirasi. Kejap ya, cuba pasang aircon jap. Panas pula ego. Okey. Respirasi Okey, respirasi ni adalah pernafasan. Respirasi ni adalah pernafasan. Sebut respirasi, bernafas. Respirasi sel, sel bernafas. Kalau pokok, respirasi pokok tu pokok yang bernafas. Jadi dalam hari ni kita nak belajar sistem respirasi. So, sistem yang menyebabkan kita ni boleh bernafas. Respiration. Okey. Gerak tak? Gerak ya. So, pernafasan adalah proses di mana kita akan menyedut. Kita akan menyedut. Menyedut dan juga menarik. Menyedut atau menarik lah. Ataupun tarik kan. Dan ini salah satulah. Kita boleh kata menyedut ataupun menarik. Menarik dan menghembus. Panjang ni. Menghembus nafas ataupun menghembus udara. Panjang pula, tak muat tak? Oleh paru-paru. Panjang pula jawapannya. Pernafasan adalah proses menyedut dan menarik. Menyedut ataupun menarik dan menghembus udara. Itu definisi untuk proses respirasi. Okey, seterusnya. Sistem dalam badan membantu kita pernafasan dikenali sebagai sistem respirasi manusia. Okey. Okey, next, seterusnya. Berdasarkan rajah, menamakan bahagian sistem pernafasan manusia mengikut nombor yang dilabelkan. Nombor yang dilabelkan. Okey, kat sini kita ada beberapa nombor yang penting. Yang pertama, nombor 1. Ni nombor 1 Nombor 1. Nombor 1 tu hidung lah. Jadi tu lubang hidung. Senang. Nombor 2. Nombor 2 tu atas dekat hidung tu namanya rongga hidung. Rongga hidung. Nombor 3. Nombor 3 kat dalam leher sikit. Tu namanya pharynx. Pharynx. Nombor 4. Korang tak payahlah hafal semua. Tapi kalau boleh hafal semua lagi bagus. Nombor 4 yang bawah sikit tu namanya adalah larynx. Satu pharynx, satu larynx. Okey, nombor 5. Nombor 5 mana? Nombor 5 kat sini yang kita belajar darjah 6 dulu. Namanya trachea. Trachea. So, nombor 6 yang cabang-cabang trachea tu namanya bronchus. Bronchus ya. Okey, bronchus. Nombor 7, cabang bronchus yang kecil lagi tu dikenali sebagai bronchio. Bronchio. Jadi daripada trachea menjadi bronchus menjadi bronchio. Macam tu lah sistem kita ni. Okey, nombor 8. Nombor 8 mana? Nombor 8 sini. Nombor 8 tu hujung-hujung bronchio tu ada bulatan-bulatan kecil. Okey, bulatan kecil namanya alveolus. Alveolus. Namanya alveolus. Okey, nombor 9. Nombor 9 seketul tu namanya peparu lah. Namanya peparu lah. Satu, lang dalam bahasa Inggeris, lang. Okey, yang menyebabkan paru kita ni bergerak ke depan dan ke belakang yang kat bawah ni. Okey, kat bawah tu nombor 10 tu, nombor 10 itu namanya adalah diaphragm. Diaphragm. Diaphragma. Diaphragma namanya. Jadi kalau rosaklah benda tu, kita tak boleh nafas.
Sebab tak ada yang menarik paru-paru jadi kecut dan kendur. Jadi menyebabkan bernafas ni adalah kita punya diafragma sebenarnya. Jadi diafragma ni penting lah. Ada lagi tak? Nombor 10. Nombor 11 yang dia saluk kepada tulang-tulang rusuk tu. Tu namanya otot intercostal. Okey, kawan-kawan yang belum masuk tu dah cikgu nampakkan tulisan dia. Okey, cikgu bagi 1 minit kawan-kawan baru masuk yang tak sempat nak salin. Okay, boleh salin dulu. Cikgu bagi masa 1 minit. Okey, dah. Dah settle? Cikgu ambil gambar sikit. Mungkin ada yang lambat ke. Cikgu ambil gambar supaya nampak. Okey, dah next. Seterusnya. Okey, seterusnya kita nak masuk yang berikutnya, mekanisme pernafasan. Okey, seterusnya mekanisme pernafasan. Okey, Akmal. Okey. So, macam mana mula-mula kita nak bernafas ya? Mula-mula kita akan sedut dan hembus nafas ni dapat merasakan udara masuk dan meninggalkan hidung kita. So, gambar rajah ni menerangkan macam mana udara tu masuk. Okey, mula-mula kita ada lubang hidung. Yang pertama kena syukurlah kita ada lubang hidung kan. Jadi yang pertama, lubang hidung tu tujuan untuk apa tu? Memang untuk angkut udara. Jadi yang pertama kat depan ni mesti tulis lubang hidung. Okey, ini yang penting. Okey, yang kedua, kita akan masuk rongga hidung. Yang kedua, kita akan masuk rongga hidung. Okey, Kiana. Okey, lagi lepas rongga hidung, kita akan masuk pharynx. Yang kita belajar tadi. Okey, pharynx, tu R dia, pharynx. Okey, lepas pharynx, kita ada masuk larynx. Okey, lepas larynx, kita akan masuk trachea. Okey, lepas trachea, kita akan masuk bronchus. Lepas bronchus, bronchio. Nama dekat-dekat. Lepas bronchio, baru masuk alveolus. Tak gerak ke? Tak nampak gambar? Kawan-kawan lain nampak tak? Cikgu rasa macam okey ya? Saya tak nampak. Kawan-kawan lain cuba komen sikit, nampak tak?
Cuba Alif tengok balik. Apa tak kena? Ataupun Alif salah pin ke? Kadang-kadang tertekan pin kan. Cuba unpin balik. Cuba unpin balik. Takut salah pin. Dah. Okey tak? Nampak dah? Alif. Itulah kadang-kadang tersalah pin. Pin gambar orang tu akan nampak besar. Jadi lubang hidung, rongga hidung, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchio, alveolus. Jadi ini antara elemen yang penting saluran yang akan lalu sampai ke dalam paru-paru kita. Okey. Okey, dah. Alif dah siap, Salim? Terbagi ruang sikitlah Alif Salim. Okey dah. Dah Alif Cikgu move ya, boleh? Boleh cikgu move? Shall we? Boleh. Slow-slow Okey, jom. Okey, sekarang ni kita nak masuk pula rongga-rongga yang ada dalam badan kita. Kalau kita boleh operate badan kita, dalam badan kita inilah yang ada. Okey. Kenapa cikgu buat bahasa Inggeris pula? Tak apalah. Tersalah ambil bahasa Inggeris pula patut bahasa Melayu kan. Okey, ni adalah dia bernafas. Okey, ni adalah tarik nafas tau. Ni diagram tarik nafas. Gambar je bahasa Inggeris. Okay, kalau tarik nafas, so tengok diaphragm ni sangat penting ni, diaphragm. Diaphragm ni akan turun ke bawah untuk dia tarik nafas kita. Dia tarik, jadi udara pun akan masuk ke dalam kan. Udara pun akan masuk ke dalam. So mula-mula apa yang berlaku adalah sangkar rusuk. Sangkar rusuk ni dia akan bergerak ke atas dan ke depan ataupun keluar. Ke atas dan keluar, masuk ke depan lah sikit. Okey. Kita tarik nafas kan. Naik ke atas kan, dada kita keluar sikit. Okey, ataupun ke depan. Toward kan. So, selepas tu apa jadi? Bila tarik nafas, jadi kita akan ada isi padu. Isi padu rongga. Isi padu rongga toraks. Toraks ni, alamak, salah je. Toraks. Isi padu torak tu isi padu dalam ni lah. Isi padu torak bertambah. Namanya isi padu torak. Sebab kita tarik nafas. Dan maksudnya diaphragm ni akan tolak ke bawah lah. Okey. So, diaphragm tolak ke bawah dikenali sebagai diafragma. Betul. Diafragma akan mengecut dan bergerak ke bawah. Dipanggil mengecut dan bergerak ke bawah. Okey. Bergerak ke bawah. Boleh? Cikgu move lagi boleh?
Jadi kita bernafas, tarik nafas kan. Kita tarik nafas tu disebabkan dia punya diafragma ni dia mengecut. Maksudnya dia tarik kita punya ke bawah kan, menyebabkan volume akan masuk ke hidung. Bila volume masuk, isi padu rongga thorax pun akan besar lah, akan bertambah kan. Jadi sangkar rusuk kita pun akan bergerak ke atas dan keluar. Keluar. Okey, settle? Okey, kita buat ayat dia sikit. Okey, kita buat ayat dia sikit. Okey, mula-mula kita akan buat apabila anda menarik nafas, so auto intercostal. Intercostal tu kat mana? Intercostal kat sini ni. Yang berada dekat rib tu. Yang berada dekat tulang-tulang tulang-tulang rusuk tu kan. Namanya auto intercostal. Dia auto intercostal, dia akan mengecut dan akan menarik sangkar rusuk. Sangkar rusuk tu ni lah. Namanya sangkar rusuk ni, rib cage ni sangkar rusuk. Tulang rusuk lah maksudnya sangkar rusuk tu. Okey, bila dia mengecut sebab dia melekat kan. Jadi dia mengecut, dia akan menarik sangkar rusuk untuk dia bergerak ke atas. Dan ingat, bila ke atas dia mesti dan keluar. Kalau ke bawah dia mesti ke dalam. Okey? Jadi dia mengecut dan menarik. Okey, jadi semua mengecut senang. Untuk tarik nafas mengecut. Auto intercostal mengecut. Dan dia punya diafragma pun mengecut. Dua-dua mengecut. Okey, seterusnya adalah otot diafragma ni dia akan mengecut. Jadi ingatlah ya, untuk tarik nafas mengecut. Dan sama menarik. Diafragma bergerak ke bawah. Bila ke bawah dia akan jadi melepir. Okey, kat mana melepir ni lah? Ni kan curve kan? Bila ke bawah dia akan jadi lepir je. Dia akan jadi lepir nanti. Itu maksudnya melepir. Asalnya dia curve. Lepas tu dia akan jadi lepir lah sebab dia tarik ke bawah. Diafragma tu dia akan jadi melepir. Jadi mengecut, menarik ke bawah dan melepir. Okey, rongga thorax. Rongga thorax tu rongga yang dalamnya. Rongga thorax dalam ni menjadi lebih besar lah sebab isi padu dia masuk. Isi padu dia masuk. Jadi rongga thorax menjadi lebih besar menyebabkan tekanan udara berkurangan. Tekanan udara kat dalam tu lah berkurangan. Okey, kenapa pula tekanan udara berkurangan sedangkan isi padu masuk kan? Okey, maksudnya macam ni. Maksudnya bila udara nak masuk, dalam ni tekanan kena kurang lah, kena rendah. Kalau tekanan tinggi, udara tak boleh masuk sebab dia akan tolak balik. Dia akan tolak balik. Ya. Jadi tekanan dalam ni kena rendah dulu. Tekanannya kena rendah, barulah udara boleh masuk. Kalau tinggi dia tolak balik udara tu. Jadi menyebabkan tekanan udara rendah dalam paru-paru tersebut. Tekanan udara yang lebih tinggi di luar. Jadi kat luar lebih tinggi sebab tu dia masuk kan. Kita sedut, tekanan kat luar tinggi. Masuk. Memaksa udara masuk ke dalam peparu. Okey. Jadi kalau kita pergi tempat yang tekanannya rendah dekat luar, kita nak bernafas susah. Contohnya macam dekat Gunung Everest. Gunung Everest tu teruk sangat. Kita ambil Gunung Kinabalu lah. Kalau awak naik Gunung Kinabalu tu nak bernafas susah juga tu. Sebab tekanan kat luar tu rendah kan. Semputlah sikit. Kita kena cari tekanan yang tinggi sikit supaya senang nak masuk udara ke dalam paru-paru. Tinggi sangat tak bagus juga. Nanti nak buang susah balik. Nak masuk senang, nak buang susah. Jadi senang cerita kita duduk tempat sekarang ni lah. Kat rumah ke, kat sekolah ke, naik bukit pun sederhana. Tinggal macam tu. Ataupun dekat macam Cameron Highland yang sederhana, tinggi macam tu. Okey. Okey, sampai sini kita nak tanya apa tak? So far so good. Yang menarik? Boleh menarik nafas Jom ulang ya. So mula-mula dia akan menarik nafas ya. Otot kristal akan mengecut.
Diafragma akan mengecut, sangkar rusuk akan bergerak ke atas dan keluar. Isi padu toraks ni akan bertambah isi padunya. Okey, settle. Okey, kita tengok pula yang kalau dia buang udara, dia menghembus udara. Okey, sini nampak tak menghembus udara. Inhale, exhale dalam bahasa Inggeris kan. Inhale sedup, exhale dia buang. Jadi ini terbalik je lah. Ini terbalik. Ini sangkar rusuk akan bergerak ke bawah dan ke dalam. Jadi sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Bukan turun bawah dan dia ke dalam sikit, dia ke dalam. Dia taklah keluar kan, ke dalam. Okey, boleh. Okey, apa jadi pada isi padu toraks? Tulis isi padu toraks akan berkurangan. Kuranglah sebab dah keluar udaranya. Okey, apa jadi pada diafragma? Diafragma ni akan tadi mengecut ni mengendur. Dia kembali kepada asal. Dia kembali kepada asal kan? Dia mengendur. Jadi kita akan buat diafragma akan mengendur dan akan menjadi lengkung. Melengkung. Okey. Melengkung macam mana? Melengkung ke atas lah. Takut cakap nanti kan melengkung ke bawah pula kan. Sebutlah melengkung ke atas. Jadi dia kembali asal. Dia relax, dia kembali pada asal. Melengkung ke atas. Okey. Jadi dibuanglah udara tu balik. Dalam kes ni, dekat sini tekanannya tinggi. Dalam ni tekanan tinggi. Dekat luar tekanan rendah. Ya. Itu pula jadinya. Okey, kita teruskan lagi ayatnya lah. Korang dah faham ni, kita teruskan ayatnya. Korang dah saling ke ni? Sempat ke? Alif, saling Alif? Dah, okey. Seterusnya, otot intercostal. Intercostal tengok tadi otot dia. Ulang lagi otot ke mana? Otot yang melekat kepada rib cage ni. Sangkar rusuk. Dia melekat kat situ. Okey. Apa itu mengendur Alif? Ni sini ayatnya. Okey, mengendur. Betul. Mengendur, ya. Dan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Otot diafragma akan mengendur juga. Jadi terbaliklah semua mengendur. Mengendur. Mengendur dan melengkung. Melengkung ke atas. Rongga toraks akan mengecil. Menyebabkan tekanan udara meningkat kat dalam tu. Kalau tulis mengendur je, tak boleh Alif. Dia kena sebut mengendur dan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Ya, mengendur je boleh lah untuk kita cakap biasa kan. Untuk jawab tu kena buat, ataupun buat 2 ayat boleh. Untuk intercostal mengendur titik, sangkar rusuk bergerak ke bawah ke dalam. Tu boleh tu Alif. Kita buat 2 ayat. Sampai sini titik. Lepas tu ayat baru buat sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Ya Alif ya? Boleh macam tu, boleh buat 2 ayat. 2 ayat yang boleh. Okey, menyebabkan tekanan udara akan meningkatlah. Tekanan udara dalam toraks tu akan meningkat. Jadi tekanan yang meningkat tu dia akan tolak udara yang tadi yang kita sedut tu keluar. Jadi tekanan udara yang lebih tinggi di dalam paru-paru tadi, dalam paru menolak udara keluar. Jadi udara yang keluar ni sebenarnya adalah karbon dioksida, ya. Tunggu tulis sini sikit. Kalau yang tadi tu yang ambil tu oksigen. Jadi inilah sistem mekanisme kita bernafas hari-hari. Katakanlah kalau kita accident.
Kadang-kadang kita perasan bila accident, kita nampak orang tu tak boleh bernafas kan. Nampak tak luka. Kita nampak dia macam tak luka. Tapi lepas accident jatuh basikal je pun. Tapi dia macam nak bernafas tak boleh. Tarik nafas, disangkut kan. Disangkut tu bukan dia tak boleh nafas sebab apa? Sebab dia punya diafragma ni, dia mungkin tak dapat nak mengecut dan mengendur masa accident tu. Sebab accident tu mungkin sakit sekejap kan. Bahaya. Ataupun kita tumbuk pada bahagian perutnya yang bawah ni sikit, antara perut dan dada ni, kita tumbuk dengan kuat, menyebabkan dia punya diafragma tu, dia macam lumpuh sekejap. Dia tak sempat nak mengecut dan mengendur. Jadi kita macam sempuk lah. Ya, bukan dia tumbuk pada paru-paru, tapi dia tumbuk pada diafragma tu. Jadi hati-hatilah bergurau ya kat bawah-bawah tu. Okey, kita teruskan lagi. Dia rasa tak ada masalah kot. Okey, menjedut nafas dengan juga menghembus. Okey, sekarang kita memang tambah sikit maklumat sains tambahan untuk kita punya pernafasan ni. Okey, seterusnya kita ada tindakan epiglottis. Epiglottis, saya percaya korang mesti first time dengar ya, epiglottis. Epiglottis tu terletak pada esophagus. Ni esophagus, epiglottis tu terletak kat tengah ni. So, apakah fungsi epiglottis? Tengok sikit. Jadi, epiglottis ni, kalau kita makan kat mulut ni, makan kan, guna warna lain, makan. So, makanan yang kita kunyah tu dikenali sebagai bolus. Bahasa Inggeris bolus, bahasa Melayu pun bolus. Bolus tu maksudnya makanan yang dah hancur, kita kunyah-kunyah, namanya bolus. Jadi, apabila kita telan, nak masuk sebelum kita masuk dekat esophagus, sampai dekat tengah-tengah ni, kita pecah dua. Satu trakea, satu esophagus. Jadi, epiglottis tu dia macam simpang. Ada macam simpang kereta api. Jadi kalau dia salah buka dan tutup, makanan ni akan masuk dekat trakea. Kita sangkut lah, tak boleh bernafas. Sebab itu kalau korang makan, korang sambil bercakap atau bergelak-gelak, makanan jatuh masa korang gelak, tengah bernafas kan, makanan tu akan masuk dekat trakea. Korang akan tersedak. Masa korang tersedak tu sebenarnya makanan tu masuk dekat trakea. Jadi kalau tersedak sikit tu okey lagi. Kalau tersedak banyak tu yang bahaya. Batuk pun tak keluar. Korang kena ada teknik lain lah untuk buang sangkut tersebut. Dielakkanlah masa makan bergurau senda. Ataupun gelak ketawa yang kuat masa makan. Bahaya Jadi sampai dekat tengah-tengah ni, jadi epiglottis tu kena berfungsi untuk menentukan makanan tu nak ke mana. Nak ke trakea ke nak ke esophagus. Tentulah kita nak pergi ke esophagus ya. Sebab nak ke perut. Kalau trakea ni kena masuk paru-paru. Kalau makanan masuk paru-paru, habislah kita, tak boleh buat apa kan. Nampak tak? Jadi esophagus membenarkan dia masuk dekat trakea pula dah. Esophagus. Kat sini kita punya trakea akan close. Dia tutup, dia tak nak bagi masuk makanan. Jadi kalau kita makan sambil bernafas dengan laju, kemungkinan udara masuk dengan bolus sekali. Jadi itulah pentingnya kita punya epiglottis. Faham tak sekarang kepentingan epiglottis? Clear tak juga explain? Boleh faham ke? Boleh kan? Jadi kalau kita tak makan sekarang, kita bernafas ke hidung ke mulut ke, nanti epiglottis ni akan benarkan masuk ke trakea. Sebab dia kesan itu adalah udara. Okay, good. Jadi elakkan gelak-gelak kuat-kuat ya, gurau senda masa makan. Okay. Jadi semasa bernafas tu ditutup lah ni, supaya makanan masuk dekat sini keadaannya. Kalau kalau semasa bernafas dia buka lah ni. Dia tutup dekat sini, dia buka sini pula ni. Macam tu lah. Okey. Apa lagi nak beritahu Tapi kan specialnya kalau masa bernafas, sebenarnya dua-dua dia buka tu. Kot trakea boleh masuk, dekat esophagus pun masuk. Jadi udara masuk dekat perut, udara masuk dekat trakea. Sebab tu perut kita kadang-kadang banyak angin. Banyak angin perut kita ni memang Tuhan ciptakan. Dalam perut ni kena ada udara, kena ada air dan kena ada makanan. Ya. Tapi angin kalau boleh tak boleh banyak. Jadi kalau kita masuk udara tu nice lah. Tapi menyebabkan perut kita banyak angin disebabkan penghadaman kita atau pemakanan kita tu yang dihasilkan, dia busuk dan menghasilkan gas tertentu. Sebab
Sebab itulah kita banyak buang angin ke sedawa kan. Ya. Bukan angin daripada urat, tak. Angin daripada perut. Orang katakan urut-urut kan keluar angin sedawa Bukan. Bukan daripada urat, daripada perut. Okey, kita cerita ni dulu. Kita cerita pasal makan dulu sebelum kita cerita pasal bernafas. So fungsi epiglottis tadi. Yang pertama, kita akan buat epiglottis. Okey. Epiglottis dia akan bergerak ke bawah dan menutup. Menutup apa? Menutup trakea. Okey. Apabila bolus ditelan ke dalam kerongkong. Kerongkong tu tengah-tengah ni lah, kita panggil bahasa kita kerongkong. Okey, salin dulu. Okey, temu sebelahnya. Okey, kalau kat sini dia akan naik ke atas semula epiglottis tu ya, untuk benarkan udara masuk. Jadi kat sini kita tulis epiglottis dia akan bergerak ke atas. So menyebabkan trakea terbuka. Senanglah udara masuk kembali. Okey. Okey, kita teruskan lagi sikit lagi sekarang kita tengok peratus yang kita seduh hari-hari udara tu, berapa peratus kah oksigen? Siapa tahu dalam udara kita sekarang ni gas apa yang paling banyak ada? Siapa pernah belajar? Naura rasa gas apa ke paling banyak? Gas oksigen? Tak. Gas apakah yang paling banyak sekarang ada dekat atmosfera kita ni? Siapa tahu? Karbon tak? Karbon dioksida tak, Naura? Bukan. Yes, Alif. Gas yang paling banyak dekat atmosfera kita 70% dan lebih sikit adalah nitrogen. Okey, nombor 2 barulah oksigen sebanyak 21%, lebih kurang lah. Okey, selebihnya karbon dioksida dan gas-gas lain. Jadi sebenarnya nitrogen paling banyak. Jadi sebenarnya bila kita sedut ni, kita juga akan ambil nitrogen. Cuma nitrogen paru-paru tak guna, jadi kita buang balik bersama dengan karbon dioksida. Kita ambil oksigen sahaja ya. Okey, tengok sikit ni peratus oksigen kita. Pertama, oksigen sebenarnya lebih tinggi lah. Udara disedut ni kita lebih tinggi. Kita ambil oksigen. Karbon dioksida ni kita ambil juga lebih rendah. Kenapa kita ambil? Memang dalam atmosfera ni ada juga karbon dioksida. Jadi bila kita sedut, takkan nak pilih kan? Kita ambil semua-semua. Tapi yang paling banyak masuk oksigen. Tuhan cipta macam tu. Okey, bila hembus terbalik. Lebih rendah. Manakala kat bawah ni lebih tinggi. Dia terbalik macam tu aja.
Okey, ni secara ringkas. Kita nak tengok lebih detail sikit dalam kita punya alveolus. Okey, alveolus kita kat mana ni? Aku tunjuk lagi pada kawan kita mungkin baru mula masuk, kat mana alveolus kita? Okey, kita punya ni nampak tak paru-paru ni? Kan? Paru-paru yang besar ni. So, kalau nak tengok alveolus, biru nampak ya. Okey. Alveolus kita yang dekat hujung bronchio tu. Kita ada trachea, kita ada broncho, kita ada bronchio ni. Bronchio ni yang cabang-cabang tu kan. So kat situ banyak gila kita punya alveolus. Dekat situlah pertukaran gas berlaku yang bulat-bulat tu. Jadi bulat-bulat ni nanti dibesarkan gambar rajahnya menjadi seperti ini. Ni dia ambil satu bola alveolus sahaja. Alveolus lah. Okey, dia buat macam ni. Okey, berlaku dekat mana? Berlaku dekat alveolus. Okey, dia berjumpa dengan kapilari darah. Maksudnya kita zoom dekat-dekat, dia banyak bola bulat-bulat tau. Ni salah satu je. Mungkin jutaan lah, juga tak pastilah berapa banyak tu. Okey, so setiap alveolus tu memang dia diselaputi dengan saluran darah. Saluran darah yang paling kecil dikenali sebagai kapilari darah. Kapilari darah. Kalau saluran darah dekat tangan kita ni tebal. Kan? Jadi dia mungkin bukan kapilari, dia arteri ke. Jadi saluran darah yang paling kecil, paling nipis dikenali sebagai kapilari darah. Okey, boleh ya? Jadi kita punya alveolus ni memang diselaputi banyaklah kita punya kapilari darah ni. Jadi untuk senangkan dia ambil satu je kapilari darah. Okey. Jadi apabila udara ni masuk, dia saja ambil warna merah ya. Warna merah tu menggambarkan oksigen dia ambil. So masuk, oksigen ambil oksigen. Jadi oksigen dia ambil, dia akan masuk dan berjumpa dengan darah. Darah kita berbentuk donat. Kira darah ni satu sel darah ni. Ni kira sel darah. Tapi darah ni dia tak berlubang. Dia kalau tepi dia jadi macam dia macam donat, tapi dia macam ni lebih kurang tepi kan. Kalau tengok depan dia bulat. Okey. Dan sel darah ni specialnya dia tak ada nukleus. Kebanyakan sel ada nukleus, tapi sel darah ni special, dia tak ada nukleus. So mesti kita tanya, kenapa tak ada nukleus? Untuk dia simpan hemoglobin. Dalam ni ada banyak hemoglobin. Kalau ada nukleus, jadi dia punya ruang tu jadi sempit. Kan? Jadi dia kurang simpan hemoglobin. Jadi Tuhan ciptakan darah, sel darah ni tak ada nukleus. Jadi hemoglobin ni banyak. Jadi bila hemoglobin ni banyak, sebenarnya hemoglobin ni lah yang akan ambil oksigen. Jadi oksigen tu tumpang hemoglobin. Sebab itu kalau kita kena darah tinggi ke apa ke, dia check berapa banyak hemoglobin kita ada dekat darah. Lagi banyak baguslah sebab dia boleh tangkap banyak oksigen. Okey, boleh Jadi sekarang ni bila oksigen masuk, oksigen tu akan tumpang darah yang ada hemoglobin. Jadi hemoglobin tu akan peganglah oksigen tu. Kan? Akan pegang oksigen tu. Jadi darah ni telah menjadi darah dipanggil oksihemoglobin. Sebab apa? Sebab hemoglobin tadi dah ada oksigen. Dia panggil oksihemoglobin. Okey. Jadi kat sini memang kepekatan oksigen tinggilah. Ya. Jadi dia masuk lagi, dia masuk lagi, dia masuk lagi sehinggalah dia jumpa sel. Ni satu sel. Satu sel badan kita. Mungkin sel kulit, mungkin sel otot, apa-apa sel lah dia ambil. Dia ambil satu sel. Dia panggil sel badan. Mana-mana kat badan. So sampai kat sini darah kita yang ada oksigen tadi, maka oksigen akan diberi kepada sel. Yang warna kuning tu sel. Dipindahkan.
melalui resapan. Okey tak? Sampai sini okey tak? Dipindahkan kepada sel. Boleh? Sampai sini nak tanya apa tak? So far so good? Okey. So, darah yang terima oksigen biasanya warnanya kemerahan. Warna merah. Dia tak pekat. Kalau aksiden tu biasanya warna hitam, warna pekat sikit kan. Bukan merah, merah macam pekat, merah macam biru. So ada sebab dia. Okey, jadi bila dia dah transfer oksigen, maka warna merah tadi dah berubah menjadi gelap sikit, ataupun kalau dalam sains dipanggil warna biru. Sebab tu orang nampak warna biru ni. Sebab dia telah kehilangan oksigen dan telah menerima, dia terima karbon dioksida. Sebab sel kita pun bernafas juga. Sel kita menghasilkan karbon dioksida. Sel kita ambil oksigen dan dia buang karbon dioksida. Jadi darah yang terima karbon dioksida akan menjadi warna biru. Okey. Sampai di sini karbon dioksida akan diserap keluarlah dekat alveolus dan dihembuskan keluar kembali. Jadi lalulah bronkiol balik, lalu trakea, kan, lalu ke hidung semula. Macam itulah ceritanya. Dan kita nak kena tahu lagi bahawa kita punya alveolus ni sangat nipis ya. Sangat nipis, setebal satu sel. Nampak tak sambungan dia tu? Satu sel, satu sel, satu sel. Kalau putus ni habis. Dia sangat sensitif. Kalau aksiden, habis. Sebab itulah dia dijaga dengan rib cage kan, sangkar rusuk tu. Kalau aksiden pun sangkar rusuk tu ada protect dia. Kalau dia tebal, susah udara nak masuk. Dia kena nipis. Kapilari darah pun sama tu, nampak tak? Dia setebal satu sel aja. Kalau kita potong ni, kita nampak satu sel aja. Jadi boleh nampaklah darah tu bergerak, kan? Okey, boleh Saya awak belajar beberapa perkara nama hemoglobin. Nanti awak jumpalah oksihemoglobin ke dan sebagainya, kita jumpa nama-nama lain nanti. Okey, better sikit kan? Nampak kan? Inilah pertukaran kita. Jadi sebab itulah kita kena ambil oksigen. Kalau kita berlari, nafas kita semakin banyak. Sebab apa? Sebab sel kita banyak guna oksigen dan banyak mengeluarkan karbon dioksida. Kita kena nafas kuat. Jadi nafas pun kena laju. Sebab kita nak ambil balik oksigen. Okey. Lepas tu, kalau kita lari kuat, kita berhenti. Apa jadi? Adakah nafas kita kembali normal macam biasa ataupun kita masih lagi tercungak-cungak? Kalau Alif lepas berlari macam mana? Cungak-cungak ke terus okey? Tercungak-cungak. Kenapa? Sedangkan kita dah tak berlari. Rasanya kenapa? Ataupun Naura nak cuba jawab, Naura. Kenapa? Lepas berlari, kita tercungak-cungak. Sedangkan kita pun dah tak lari dah pun. Ada pernah terfikir tak? Masa berlari tu cungak lah kan? Tapi lepas berlari, kenapa tercungak-cungak juga? Okey. Lepas kita lari, kita tercungak-cungak. Kenapa? Sebab dipanggil kita berhutang oksigen. Sebab kita punya sel kita ni, dia guna awal oksigen tu sebab nak lari kan. Jadi bila lepas lari, kita berhutang oksigen lagi dengan sel badan kita. Sebab tu kita masih lagi tercungak-cungak, ambil udara banyak. Sebab kita nak ganti balik oksigen yang kita guna awal tadi. Faham tak? Dipanggil hutang oksigen. Sebab tu lepas je, kita bersenang kan, cikgu kata tarik nafas. Sebab kita nak bayar balik oksigen yang kita pakai awal tadi. Kita guna tu lebih daripada yang sepatutnya. Jadi kalau nak bagus entah desa, kita sepatutnya lari keadaan relax lah. Lari tenang, ambil nafas macam biasa. Tapi kalau lari pecut, lomba lari tak boleh buat apalah, memang kita guna sepenuhnya kan. Maksudnya, habis lari kita akan berhutang oksigen. Nak tak nak dia kena cungak-cungak juga. Okey? Faham Yang tu awak belajar masa form 5 nanti. Masa dalam silibus biologi. Okey, seterusnya. Kat sini dia beritahu bahawa warna merah mewakili oksigen, manakala biru mewakili karbon dioksida. Darah tu lah. Okey, kita buat ayat sikit. Udara yang disedut.
Okey, udara yang disedut ke dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen. Sebab dia sedut, jadi kepekatan oksigen tu lebih tinggi ya. Lebih tinggi daripada kepekatan oksigen. Kepekatan mempunyai kepekatan tinggi yang lebih tinggi daripada kepekatan oksigen dalam darah. Okey, betul? Dalam darah. Okey, ini dua cerita. Apa maksudnya? Oleh itu, oksigen akan meresap masuk. Okey. Melalui dinding kapilari ke dinding kapilari darah. Macam pelik ayatnya. Ke dinding ayat ni kot. Melalui alveolus lah. Apa ayatnya? Alveolus melalui alveolus ke dinding kapilari yang betul. Kapilari darah. Dan terus ke dalam darah. Okey. Kat sini aku nak ceritakan sikit. Apa maksudnya ni disebut sebagai kepekatan yang tinggi. Okey, kita kena bagi cerita dia sikit. Okey. So katakanlah dalam ni cikgu warnakan dia ya. Cikgu warnakan dia warna hijau lah. Katakanlah dalam darah ni ada 3 oksigen. 3 ketul oksigen ni. Oksigen. Okey. Dalam alveolus ni ada 5 oksigen. Okey. Sekarang ni mana lagi banyak? Dalam darah banyak ke dalam alveolus banyak oksigen? Mana lagi banyak oksigen? Dalam alveolus ke dalam kapilari darah? Alveolus lagi banyak kan? Disebabkan banyak, namanya kepekatan dia tinggi berbanding dengan kapilari darah. Jadi bila dia tinggi, maka yang banyak ni lagi menang lah. Banyak ni cuba nak masuk juga sebab dia powerful. Kurang seorang. Masuk lagi. Kurang seorang. Sekarang ni dah kurang pekat. Jadi dia stop sampai situ je lah. Faham tak? Dia stop sampai situ aja. Okey? Dah, tu maksudnya kepekatan tinggi. Okey, sampai dekat sini pula, katakanlah cikgu ambil warna biru, nampak tak warna biru? Warna biru warna biru ni katalah karbon dioksida. Karbon dioksida dekat kapilari darah tau. Cikgu buat kat luar ni lah. Okey, karbon dioksida kat sini ada 5 ketul. Karbon dioksida dekat dalam alveolus ada 2 saja. Okey, sekarang ni mana lebih tinggi? Dalam kapilari darah ke dalam alveolus? Kapilari darah lagi tinggi karbon dioksida. Alveolus ni rendah. Jadi oleh kerana dalam kapilari darah ni banyak, dia akan cuba masuk juga. Meresap masuk. Kurang seorang. Cuba meresap masuk sebab dia powerful. Kurang seorang. Sehinggalah dia jadi kurang pekat, maka yang ini saja yang keluar. Itu maksudnya kepekatan tinggi dan kepekatan rendah. Okey. Cikgu bagi contoh lain supaya nampak. Okey, mungkin kita habiskan ni sampai sini. Cikgu bagi contoh lain. Katakanlah kalau kita tanam pokok ya. Tanam pokok, kita ada akar kan? Akar. Okey, ni dahan ada akar. Okey, akar yang besar-besar tu dia tak serap air. Yang serap air namanya subsel akar. Akar yang kecil-kecil tu. Yang kecil lagi tu namanya subsel. Okey, kau fokus pada akar ni ya. So, akar ni dia akan serap air tau. Kita ambil air warna biru. Air kita akan serap dalam pokok. Pokok pun ambil air. 3 ketul air pokok ambil. Dekat tanah ni banyak gila air. Okey. Sekarang cikgu tanya. Air dalam akar dengan air dekat tanah mana banyak? Akar ke tanah? Banyak air. Tanah banyak air. Jadi sebab itulah air ni akan meresap masuk. Sebab kepekatan tinggi. Tinggi kepada rendah. Tinggi pergi kepada rendah. Okey, faham sekarang? Okey, masuk kan? Tiba-tiba, katakanlah cikgu ambil baja.
cikgu letak baja dekat sini. Bila letak baja, automatik tempat-tempat air ni diganti dengan baja. Baja lebih banyak daripada air. Jadi cuba tengok sekarang ni. Air dalam akar dengan air dalam tanah, mana lagi banyak? Air dalam akar lagi banyak. Disebabkan banyak, maka air ni akan keluar balik. Sebab kepekatannya lebih tinggi daripada luar, daripada tanah tu. Sebab dia lagi powerful. Sebab itu pokok akan jadi kecut bila baja terlalu banyak. Jadi baja tak boleh banyak-banyak. Baja ngam-ngam je. Faham tak? Air banyak sangat tak boleh juga. Nanti air terlalu banyak masuk, dah satu hal lah pula, mati pula pokok tu. Banyak sangat air push kan. So kena sederhana. Kalau banjir, mati pokok tu. Sebab air banyak sangat masuk. Itu namanya kepekatan. Kepekatan air ke, kepekatan udara ke, macam tu lah. Kepekatan udara pun sama juga. Faham masuk kepekatan? Tu maksudnya daripada kepekatan tinggi kepada kepekatan rendah. Okey lah guys, cikgu rasa sampai situ dulu kot untuk hari ini. So ayat-ayat nanti kita sambung minggu depan ya. Ayat-ayat ni kita sambung minggu depan lah. Naura dah belajar ke bab ni kat sekolah? Ali dah belajar kat sekolah bab ni ke belum masuk lagi? Bab 2 dah masuk kan? Dah habis kan? Okey. Dah masuk bab 3 dah. Dah ya? Okey lah. Laju benar Dah nak habis bab 3 dah? Okey. So harap korang dapat sesuatu malam ni. So kita sambung minggu depan. Kita belajar slow-slow tak apalah. Janji faham sebab korang PT